Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Janet Bennett dalam Buletin UKAS edisi malam 11 Ogos 2020. Berita dimulakan dengan perkembangan COVID-19 di Sarawak. Bercakap dalam sidang media harian COVID-19, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ungambas berkata semua warga negara Malaysia dari Semenanjung, Sabah dan Labuan yang masuk ke Sarawak akan menjalani saringan wajib di pintu masuk utama Sarawak dilanjutkan sehingga 31 Ogos 2020. Bagi perkhidmatan penting seperti pejabat awam dan juga sektor perniagaan, mereka boleh memohon pengecualian kuarantin melalui Intel Sarawak sekiranya perjalanan mereka dianggap sebagai perkhidmatan penting dan urusan rasmi atau membawa surat. Mereka juga boleh membawa surat kebenaran dari ketua jabatan dan majikan masing-masing. Turut dimaklumkan semua jumlah penerbangan ke dalam Sarawak yang telah diumumkan pada 1 Ogos lalu dikekalkan sehingga 31 Ogos 2020. Dalam sidang media sama, Dato' Ahmad Douglas turut berkata daerah Samarahan dan daerah Lunduk telah bertukar dari status kuning kepada status hijau, manakala daerah Kuching dan daerah Serian kekal berstatus kuning. Pada hari ini, daerah Samarahan dan daerah Lunduk telah bertukar status daripada status kuning kepada status hijau setelah kedua-dua daerah ini tidak melaporkan kes COVID-19 jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Daerah Kuching kekal berstatus kuning dengan jumlah kes tempatan yang dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas setakat hari ini adalah seramai 1 kes. Daerah Serian juga masih kekal berstatus kuning. Setakat hari ini di daerah Serian kekal dengan 1 kes tempatan yang dilaporkan dalam 14 hari yang lepas. Sementara itu, tiada kes positif COVID-19 dilaporkan pada hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kekal sebanyak 681 kes. Dalam pada itu, semua warga negara Malaysia dari Semenanjung, Sabah dan Labuan yang masuk ke Sarawak dilanjutkan kuarantin di hotel sehingga 31 Ogos 2020. Yang destinasi terakhir mereka di kawasan pendalaman atau jauh dari klinik kesihatan yang menyediakan kemudahan untuk mengambil sampel COVID-19 dilanjutkan kuarantin di hotel hingga 31 Ogos 2020. Mereka akan dibenarkan balik ke rumah masing-masing sekiranya keputusan ujian adalah negatif. Ini termasuk semua penumpang yang balik dari kawasan merah yang akan dikuarantin di hotel terlebih dahulu sebelum dibenarkan balik ke rumah masing-masing. Seterusnya, sebanyak 13 pertubuhan bukan kerajaan NGO di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kemenang menerima peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM278,560 yang terdiri daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Kelab dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Panjang. Cek telah disampaikan Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom dalam majlis penyerahan cek MRP kawasan Dun Kemenang di Pusat Khidmat Masyarakat GPS pada Isnin. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Steven Rundi yang merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemenang menggesa setiap masyarakat mematuhi garis panduan prosedur operasi standard SOP yang dikuatkuasakan kerajaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ini. Pada majlis itu, seramai 17 ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK baharu bagi kawasan Suainiah telah diluluskan dan surat pelantikan akan diserahkan selewat-lewatnya pada September 2020. Turut disampaikan sumbangan pasca pembukaan sekolah berupa pelitup muka dan pembersih tangan kepada 5 sekolah rendah di kawasan Dun Kemenang dan juga disampaikan insentif pendidikan kepada 5 orang pelajar serta sumbangan pencetak. Dalam majlis berasingan, Datuk Seri Dr. Steven Rundi telah membuat tinjauan ke Jalan Ulu Niah selepas mendapat aduan daripada penduduk kawasan tersebut yang dipercayai rosak dan perlu dibaiki. Semasa tinjauan, kerja-kerja baik pulih Jalan Ulu Niah sedang dilaksanakan. Lawatan turut diadakan ke Rumah Canggai, Sungai Sah di Jalan Ulu Niah, Miri dan beliau telah menyampaikan sumbangan kepada JKKK dan Biro Wanita sebanyak RM50,000 dalam bentuk grant MRP untuk menjalankan aktiviti-aktiviti masyarakat setempat. Selanjutnya,
projek pembangunan di kawasan Dun Kakus dijalankan secara berperingkat mengikut keperluan dan keutamaan. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Datuk John Siki Tayai, dalam Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Michael Ugong, Sungai Kelawit, Tatau, pada Isnin berkata ini disebabkan kawasan Dun Kakus yang luas. Kawasan pentadbiran Dun Kakus merangkumi sebahagian daerah Selangau dan Mukah serta Tatau. Sebagai contoh, projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak (PPRMS), rumah panjang yang telah lama dan usang, akan diberikan keutamaan untuk baik pulih di bawah projek tersebut. Pada majlis itu, Datuk John Siki telah mengumumkan geran MRP sebanyak RM20,000 kepada JKKK dan RM5,000 kepada Biro Wanita Rumah Michael Ugong. Berikutnya, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Dato' Ahmad Jaoz Samion telah menghadiri sesi pembentangan The Proposed Catalytics Initiative di Kuching pada Isnin. Pembentangan tersebut adalah hasil dari Sarawak Economy Action Council SEAC Catalytics Lab Sessions yang dianjurkan pada 6 hingga 7 Ogos yang lepas. Tujuan sesi tersebut adalah untuk pasukan kerja memperinci dan menyempurnakan semua inisiatif pemungkin sebelum dibentangkan kepada Jawatankuasa Kerja SEAC, Sub-Majlis SEAC dan Majlis Utama SEAC. Inisiatif pemangkin perlu diperhalusi untuk memberi tumpuan kepada beberapa perkara termasuk memastikan inisiatif mencerminkan aspirasi negara, kesan ekonomi, sosial dan persekitaran yang ketara dan memfokuskan kesan kepada rakyat. Selain itu, ianya turut memfokuskan usaha mendorong pelaburan domestik dan asing dalam sektor swasta di negeri serta perkara lain yang berkaitan. Sekian bersama saya, Janet Bennett dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.